kita akan bercerita tentang sebuah karya agung iaitu Hikayat Sulalatus Salatin yang merupakan sebuah karya sastra klasik yang begitu signifikan dalam kesusastraan Melayu. Karya ini ditulis dalam bahasa Melayu klasik pada abad ke-17 oleh Tun Sri Lanang yang merupakan seorang cendekiawan tersohor di Kesultanan Melaka. Jika dinilai dari sudut pandang sejarah, Hikayat Sulalatus Salatin menggambarkan sejarah dan kebudayaan Melayu pada masa Kesultanan Melaka yang merupakan salah satu kerajaan Melayu yang paling berpengaruh di wilayah tersebut. Karya ini juga menunjukkan pengaruh Melayu yang sangat kuat pada ketika itu yang banyak menunjukkan nilai-nilai keagamaan, tradisi, tata cara pemerintahan Melayu pada ketika itu dan banyak lagi. Kemudian kita lihat pula dari aspek sosial dan budaya, kita dapat lihat perkembangan masyarakat Melayu itu sendiri pada ketika itu menerusi penekanan struktur sosial Melayu, peranan gender, adat istiadat dan banyak lagi. Kemudian dalam karya agung ini juga ada banyak membahaskan tentang pemerintahan dan politik pada masa Kesultanan Melaka pada ketika itu yang banyak menggariskan kisah-kisah kepimpinan, perang dan diplomasi antara Kesultanan Melayu Melaka dan juga wilayah-wilayah yang lain. Dan bukan itu sahaja, menerusi karya agung ini juga ada banyak menggambarkan pentingnya tradisi lisan dalam budaya Melayu. Kalau kita telitikan, hikayat ini disusun dalam bentuk narasi dan menggabungkan sejarah dengan unsur mitologi dan legenda yang menjadi bahagian penting dari warisan lisan masyarakat Melayu sehingga hari ini. Karya ini merupakan epis sejarah yang menceritakan sejarah Raja Melayu. Sulalatus Salatin ditulis dalam bentuk prosa dengan menggabungkan unsur sejarah, mitos, legenda untuk menggambarkan perjalanan kuasa serta peristiwa penting dalam sejarah Melayu. Sulalatus Salatin menggunakan prosa naratif untuk menyampaikan maksudnya kepada pembaca. Dalam karya ini, pengarang memilih struktur prosa untuk memperincikan sejarah Raja Melayu secara kronologi. Penggunaan bahasa prosa membolehkan pembaca mengikuti jalan cerita dengan lebih mudah, menggambarkan peristiwa dan watak secara terperinci serta menyampaikan mesej, moral dan nilai budaya dengan lebih jelas. Pemilihan bentuk prosa juga membolehkan pengarang menggambarkan kehidupan dan budaya masyarakat Melayu ketika itu dengan lebih jelas. Oleh itu, pembaca Sulalatus Salatin dapat merasakan suasana dan konteks sejarah yang kompleks melalui naratif yang dapat membantu mereka memahami mesej, nilai serta pengajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang. Justeru, penggunaan bentuk prosa dalam Sulalatus Salatin memainkan peranan utama dalam menyampaikan maksudnya kepada pembaca. Baiklah, sekarang giliran saya untuk menerangkan kandungan dalam karya Sulalatus Salatin. Dalam karya ini mempunyai 15 bab. Bab 1 hingga bab 2 mengenai sejarah asal unsur Raja-Raja Melayu yang dikatakan berasal daripada Iskandar juga lain. Bab 3 hingga bab 4 mengenai nilai utama atau Seri Teribu Warna. Telah kahwin dengan Raden Ratna Cenderawasih dari keturunan Raja Pak Lembang telah mengawaskan kerajaan Singapura. Dan bab 5 hingga bab 14 mengenai di zaman Iskandar Shah hinggalah ke zaman Sultan Mahmud, Raja Melaka yang terakhir. Bab 15 menjangkan tentang kerajaan Melayu di Johor, terutama di zaman Sultan Alauddin, Sultan Muzaffar, Sultan Abdul Jalil, Sultan Jalal Abdul Jalil hinggalah ke zaman Sultan Alauddin Raya Shah. Dan apakah yang digambarkan dalam karya Sulalatus Salatin adalah menggambarkan keterkaitan masing-masing kawasan di Nusantara dan kisah kedatangan Islam di Pasai yang memberikan gambaran tentang awal dakwah Islam di kawasan Melayu. Kemudian dilanjutkan dengan cerita hubungan perkahwinan antara Puteri Raja Pasai dengan Raja Melaka yang menandakan Islam juga akan tersebar ke Melaka. Hubungan Pasai dan Melaka ini dia terus berlanjut di mana pada masa berikutnya Sultan Melaka disebutkan turut membantu memadamkan
pemberontakan yang terjadi di Pasai. Seterusnya, tema yang diterakai dalam Sulalatus Salatin adalah kasih sayang. Dalam karya Sulalatus Salatin, perkawinan di antara Tun Kudut dan Seri Nara Diraja telah mewujudkan sayang di antara mereka. Hubungan kekeluargaan juga wujud di antara Seri Nara Diraja dan Tun Perak kerana Tun Kudu ialah kakak kepada Tun Perak. Seri Nara Diraja menyerahkan jawatan bendahara kepada Tun Perak kerana menganggap Tun Perak lebih berhak memegang jawatan tersebut. Sulalatus Salatin mencapai status karya agung melalui beberapa teknik sastera dan penceritaan yang teliti. Sulalatus Salatin menggunakan bahasa Melayu klasik dengan pengaruh Arab dan Parsi. Gaya bahasa ini memberikan karya itu kesan formal dan klasik. Seterusnya, karya ini ditulis dalam prosa naratif yang terperinci dan tersusun. Ia membolehkan pengarang memperincikan sejarah dan cerita dengan lebih jelas. Seterusnya, pengarang menggunakan imagen visual yang kukuh dan penerangan terperinci untuk menggambarkan tempat, watak dan peristiwa. Maka ia membolehkan pembaca membayangkan situasi dengan lebih jelas. Karya ini juga menyampaikan nilai-nilai budaya Melayu termasuklah norma sosial, etika dan undang-undang yang memberi gambaran tentang kehidupan manusia pada masa itu. Seterusnya, Sulalatus Salatin menggabungkan unsur mitos dan legenda dalam naratifnya. Ia menambahkan dimensi keindahan dan keajaiban pada cerita sejarah serta mengukuhkan mesej dan hikmah dalam cerita itu. Tambahan pula, karya ini mengikut struktur naratif yang teratur dengan susunan kronologi peristiwa. Ia membolehkan pembaca mengikuti jalan cerita dengan lebih lancar. Melalui penggunaan teknik-teknik ini, Sulalatus Salatin berjaya mencipta karya agung yang bukan sahaja mencatat sejarah, malah memperkaya daya imajinasi pembaca dengan keindahan bahasa dan cerita yang jelas. Berdasarkan hasil penyelidikan, Sulalatus Salatin memberikan kesan yang positif terhadap pembaca. Kitab ini mengandungi banyak nilai-nilai Melayu Nusantara seperti sejarah, adat istiadat dan norma. Selain itu, Sulalatus Salatin juga dianggap sebagai karya agung Melayu yang berhasil membawa khalayak pembaca merentas kawasan setempat dan sebagainya. Baiklah, kesan yang pertama, kisah-kisah daripada Sulalatus Salatin mengandungi pengajaran mengenai nilai-nilai murni yang wajar diteladani. Oleh itu, kisah Sulalatus Salatin boleh dijadikan bahan penyampai pengajaran untuk membimbing khalayak ke arah insan kamil, iaitu manusia sempurna. Kedua, Sulalatus Salatin mengandung banyak kisah-kisah perang dalam sejarah Melayu Nusantara yang dapat memberikan pengajaran dan wawasan bagi pembaca dengan mendedahkan pembaca kepada pengembaraan ke dalam dunia Melayu. Sulalatus Salatin juga sering dijadikan rujukan sejarah untuk mengkaji peradaban tamadun Islam dalam sistem pemerintahan beraja. Karya ini merangkumi pelbagai aspek penceritaan yang menjadikannya sebagai sumber rujukan utama tentang adat dan istiadat raja dan istana, kekuasaan raja, kepimpinan pemerintah, kebudayaan Melayu dan ketamadun masyarakat Melayu awal. Seterusnya, tafsiran karya beliau dari masa ke semasa. Sulalatus Salatin telah ditafsir semula dari semasa ke semasa oleh para peneliti dan pengkaji. Karya ini memiliki beberapa variasi versi, kemungkinan variasi pendek, variasi yang belum diselesaikan penulisannya atau sebaliknya versi panjang yang merupakan tambahan yang dibuat oleh penulis berikutnya. Namun, secara keseluruhan, Sulalatus Salatin merupakan sebuah karya besar yang merangkumi beberapa cerita atau kisah lain yang berkaitan dengan dunia Melayu. Seni kepengarangan Tun Sri Lanang memang jelas terpancar dalam kitab Sulalatus Salatin apabila beliau berjaya menyampaikan mesej dan pengajaran melalui kata-kata, frasa dan ayat yang tersusun indah. Begitu juga dengan imajinasi lakaran peristiwa yang membolehkan pembaca membayangkan setiap peristiwa yang diceritakan dalam karya itu.
Dari tafsiran-tafsiran tersebut dapat disimpulkan bahawa Sulalatus Salatin masih menjadi karya yang penting dan relevan hingga kini, dan ia juga terus dijadikan sebagai sumber informasi dan rujukan mengenai sejarah dan budaya Melayu Nusantara. Jadi dekat sini, apakah kesan karya agung Sulalatus Salatin ni kepada manusia ataupun kepada masyarakat Melayu itu sendiri? Yang pertama adalah kepentingan sejarah Melayu. Pembaca mungkin merasakan pentingnya karya agung Sulalatus Salatin ni sebagai suatu rakaman sejarah Melayu. Ini dapat menjadi sumber utama informasi tentang perkembangan dan juga kebudayaan masyarakat Melayu. Dan yang kedua adalah keunikan sastra Melayu itu sendiri. Karya ini dapat memberikan kesan tentang keunikan sastra Melayu termasuk gaya bahasa dan juga jalan cerita yang digunakan. Dan yang ketiga adalah tentang pengaruh Islam. Karya ini mencerminkan pengaruh Islam dalam kehidupan dan juga sejarah masyarakat Melayu. Pembaca dia mungkin mendapatkan wawasan tentang bagaimana Islam memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti dan juga struktur sosial. Sulalatus Salatin juga dikenali sebagai sejarah Melayu, merupakan karya yang kaya dengan sejarah dan budaya Melayu. Aspek yang paling menarik mungkin terletak pada narasi epiknya yang menggambarkan peristiwa sejarah dan mitos dan memberikan penggambaran mendalam tentang budaya Melayu. Bagi saya, cerita tersebut merentang dari sejarah kerajaan hingga aspek kepercayaan tradisional, menciptakan kanvas yang mencakup beragam nilai dan norma. Membaca karya ini tidak hanya memberikan pemahaman sejarah tetapi juga mengundang penghayatan terhadap kearifan lokal dan kebijaksanaan yang tertanam dalam warisan Melayu.